Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih korang sebab sudi klik video ni. Dan sebelum aku teruskan, boleh tak aku nak minta tolong korang untuk like, share and subscribe dulu video ni. Jadi hari ni guys, aku nak ceritakan pada korang sebuah kisah yang aku rasa memang dah ramai dah yang cerita. Tapi tak apa, aku still nak cerita juga. Kisah mengenai seorang gadis yang bernama Junko Furuta, yang telah disiksa, diculik dan dirogol berkali-kali sehingga menyebabkan kematiannya pada akhir tahun 1980-an. Kes pembunuhan ni dinamakan kes pembunuhan gadis sekolah menengah yang diperbuat daripada konkrit. Sebab mayatnya ditemui dalam sebuah tong konkrit yang dipenuhi oleh simen. Dan untuk pengetahuan korang, pendera ataupun pembunuh Junko ni terdiri daripada 4 orang remaja lelaki yang bernama Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Shinji Minato dan Yasushi Watanabe. So pembunuhan ni kan dia memang tersangat-sangat kejam dan tersangat-sangat ekstrim bagi aku, dan aku tak dapat bayangkan apa yang telah dilalui oleh Junko ni sepanjang 44 hari dia ditahan dan akhirnya dia mati di tangan 4 orang lelaki ni. So tanpa kita buang masa, okey, jom kita start. Pemilik nama Junko Furuta ni dilahirkan di Misato, Saitama Prefecture. Dia bersekolah di Yashio Minami High School. Aku minta maaf korang kalau sebutan aku tu agak berbelit-belit sikit sebab dia bahasa Jepun kan, aku macam tak biasa sikit. Jadi dia ni memang merupakan seorang pelajar yang memang cemerlang lah dari segi akademik. Kalau daripada segi sikap dia pula, memang dia ni bebas lah daripada sikap-sikap sosial macam merokok, minum arak. Dia memang tak ada buat semua tu seperti yang dilakukan oleh remaja lain. Dia ni selepas sekolah dia akan melakukan kerja sambilan untuk menampung kehidupan dia dan juga untuk membantu family dia pada masa tu. Sebab family dia pun bukanlah daripada golongan yang senang kan. Dia tinggal bersama ibu bapa dia ada seorang adik dan dia ada seorang kakak. Dan apa yang paling penting sekali, Junko ni dia sangat memikirkan masa depan dia. Sebelum dia habis belajar lagi, dia dah fikir dia nak kerja kat mana, dan dia dah mula mencari-cari pekerjaan untuk dia bekerja selepas dia belajar. Jadi pada masa tu dia telah diterima bekerja di sebuah kedai peralatan elektronik, bercadang untuk bekerja di situ selepas saja dia tamat belajar. Pendek kata, Junko Furuta ni dia memang seorang gadis yang mempunyai masa depan yang cerah. Dia disenangi oleh kawan-kawan dia. Dia memang tak ada masalah dengan sesiapa pun. Dan dia ni bukan sahaja dia baik perilaku dia, tapi dia juga memiliki rupa paras yang sangat comel dan sangat cantik. Sehingga kan dia memang menjadi rebutan lah remaja lelaki di sekolah dia. Termasuklah lelaki yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ni dia memang minati Junko Furuta dan dia pernah juga mengajak Junko ni untuk date dengan dia. Okay, sebelum aku nak lanjutkan, aku nak bagi tahu korang dulu, Hiroshi Miyano ni sebenarnya dia ni merupakan salah seorang anggota Yakuza. Maksudnya dia memang ada kaitan dengan Yakuza ni. Yakuza ni sebenarnya adalah satu organisasi mafia yang berada di Jepun. Korang tahu tak, memang sangat-sangat berpengaruh, sampaikan polis pun kadang-kadang takut tahu dengan Yakuza ni. Jadi memang setiap kali apabila dia suka seseorang perempuan tu di sekolah dia, tak ada sesiapa yang pernah reject dia kecuali Junko Furuta. Pada masa tu Junko ni dia memang menolak pelawaan Hiroshi ni. Jadi Hiroshi ni dia rasa macam dia tercabar sangat-sangat. Kenapa ada seorang gadis yang sanggup untuk menolak dia, sedangkan gadis sudah tahu dia memang berasal daripada Yakuza. Pada 25 November 1988, Hiroshi Miyano dan satu orang lagi kawan dia bernama Shinji Minato, diorang ni sedang berkeliaran di bandar Saitama tu lah. Diorang ingin menculik gadis-gadis untuk dirogol dan juga untuk tujuan merompak. Kebetulan pada masa tu tepat jam pukul 8.30 malam, Junko ni dia melalui kawasan yang berdekatan dengan 2 orang lelaki ni tadi, dan tiba-tiba Hiroshi Miyano ni dia ternampak Junko ni sedang menaiki basikal. Sebab pada waktu tu Junko ni dia baru balik daripada kerja lah untuk pulang ke rumah dia. So bila dia nampak tu, dia rasa macam, oh inilah perempuan yang tolak aku hari tu. Aku tak boleh jadi ni. Aku memang tak puas hati dengan dia. Aku mesti lakukan sesuatu. Si Hiroshi ni dia pun bagi tahulah kepada kawan dia Shinji ni. Dia cakap, kau tolak basikal dia, kau tendang basikal dia sampai dia jatuh, lepas tu kau lari. Pun dia mengikutlah arahan Hiroshi ni. Dia pergi pada Junko dan tiba-tiba dia tendang basikal tu sehingga Junko ni jatuh
Dan pada masa itulah Hiroshi ni dia pura-pura pergi pada Junko ni. Dia cakap, "Are you okay? Boleh saya tolong? Macam ni lah, bahayalah kalau you jalan malam-malam macam ni. Apa kata saya hantarkan kamu balik rumah?" Junko ni dia memang tak ada rasa pelik ke, tak ada rasa macam takut ke, sebab dia memang kenal dengan Hiroshi ni. Hiroshi ni dia tak bawa pun Junko ni ke rumah Junko. Dia bawa Junko ni ke arah lain, iaitu di sebuah gudang. Dan di situlah Hiroshi ni dia menunjukkan belang dia yang sebenarnya. Tempik-tempik, dia cakap secara kuat, dan tapi dia masih juga bertanya pada Junko ni sama ada Junko ni memang betul-betul tak nak terima dia ataupun macam mana. Dia cakap dia memang tak dapat terima. Hiroshi ni pun apa lagi, marahlah. Dia terus pukul dan dia terus tendang Junko ni. Dan di situlah dia rogol Junko ni sepuas-puas hati dia. Tu baru sikit guys. Pada pukul 3 pagi, dia pun bawa lah Junko ni ke sebuah bilik hotel. Dia call pula kawan dia, 3 orang lagi kawan dia yang aku cakap tadi, Shinji ni yang tolak basikal Junko tu, Jo Ogura dan Yasashi Watanabe. Diorang bertiga pun datanglah ke bilik hotel di mana diorang menempatkan Junko tu. Dan di situ penderaan kepada Junko ni tak habis lagi. Diorang rogol pula Junko tu dekat situ secara bergila-gila. Tak cukup dengan tu, diorang berempat ni bawa Junko ke sebuah taman. Jadi di taman tu lah dia mengugut Junko ni supaya jangan bagi tahu sesiapa, jangan bertempik, jangan nak komplain dengan siapa-siapa. Sebab kita orang dah tahu kat mana kau duduk. Sebab bila diorang cek dalam beg Junko ni, memang ada alamat dia dekat situ. Kalau kau bagi tahu sesiapa, keluarga kau, kita orang akan hantar ahli Yakuza ni untuk bunuh ahli keluarga kau. Bila Junko dengar benda macam tu, dia takut lah kan. Takut apa-apa terjadi pada family dia. Jadi dia pun ikut je lah cakap 4 orang lelaki ni. Hari yang seterusnya, diorang pun bawa Junko ni ke sebuah rumah, iaitu rumah keluarga Shinji Minato. Dan di situlah tempat di mana penderitaan dan penyiksaan berlaku kepada Junko selama 44 hari. Ella? Dia dah sampai kat rumah tu, diorang ni paksa Junko ni mengaku bahawa dia ni girlfriend kepada Shinji untuk menutup kesalahan dia. Orang tua kepada Shinji ni, dia tak tanya apa-apa pun. Walaupun dia mungkinlah agak sedikit rasa macam kenapa pula perempuan ni ada kat sini. Sebabnya korang tahu tak kenapa? Sebab dia rasa takut untuk mempersoalkan apa-apa. Takut dengan Yakuza. Setelah anak mereka ni tak pulang selama berhari-hari, akhirnya diorang pun rasa risau lah. Dan diorang membuat laporan polis. Polis pun melakukan siasatan lah. Dan keadaan itu telah membuatkan 4 orang lelaki ni dah rasa macam takut mereka tertangkap. So diorang pun paksalah Junko ni untuk call parents dia, bagi tahu ibu bapa dia bahawa dia ni selamat. Dia nak saja nak lari pada rumah bersama kawan dia. So tolong tutup kes ni dan jangan lagi cari dia. Dia bahagia. Bila ibu bapa Junko ni mendapat telefon daripada anak sendiri dan tutup laporan tu, dan selepas daripada itu memang tiada siapa lagi yang mencari Junko. Junko dekat rumah tu pun dah rasa macam sedih sangat-sangat. Dia tahu bahawa memang takkan ada siapa lagi akan cari dia, dan dia tahu bahawa memang dia akan mati di situ. Selama 44 hari dia ditahan di rumah tu, macam-macam penderitaan yang dia alami. Rogol hampir setiap hari. Bukan hampir guys, memang setiap hari dirogol oleh 100 orang lelaki yang berlainan. Selama 44 hari ni, dia dirogol hampir 400 kali. Korang bayangkanlah, 44 hari, 400 kali. Dalam satu hari, aku tak tahu. Tubuh dia yang kecil tu, biasa kalau korang tengok memang orang Jepun ni, dia memang tak ada yang besar-besar. Dia kecil tubuh dia. Kepala dia di bawah, kaki dia di atas, dan tubuh dia dijadikan sebagai beg tinju. Dia akan pukul dia sampai dia orang puas. Ada kalanya Junko ni, dia dibaringkan di atas lantai, dan dia orang akan ambil macam pemberat yang agak berat tu kan, korang bayangkan. Dia orang akan angkat setinggi-tingginya, dia orang hempas dekat tubuh Junko. Hempas lagi, angkat lagi, hempas lagi. Kalau korang tanya, adakah dia ni diberi makan? Ada, memang diberi makan. Tapi korang tahu makan apa? Makan najis dia sendiri, dan dia dipaksa makan cicak yang hidup-hidup tu. Minum pun ada minum, tapi minum air kencing sendiri. Sorry guys, aku memang agak emosi sikit bila aku cerita pasal Junko ni, sebab aku
Tak tahu kenapa ada manusia yang kejam sangat sampai macam ni sekali. Diorang berempat ni pernah juga baringkan Junko dekat atas lantai dan diorang ambil lilin bakar kelopak mata Junko. Junko Furuta ni tak hanya didera dari segi fizikal tapi juga dari segi seksual dan dipaksa untuk masturbasi. Alat kelamin dia tu telah dimasukkan botol, dimasukkan lampu, bol lampu yang panas tu, jarum, macam-macam dan telah dimasukkan ke dalam kemaluan. Ada juga satu masa sebab Junko ni memang dia tak diberi makan yang secukupnya sehingga tubuh dia tu memang dah jadi kurus dan sistem pencernaan dia tu memang dah rosak. Kaki dia pun memang dah tak boleh berjalan, dah sengit, dah lumpuh lah keadaan dia sebab memang hari-hari kena pukul. Ni dah tak mampu untuk menahan air kencing dia. Dia bila dia nak kencing, dia memang akan terus keluar macam tu je. Korang bayangkan Hiroshi ni dengan kawan-kawan dia sanggup untuk letakkan Junko ni dekat luar dalam keadaan yang sejuk. Korang faham lah kalau cuaca dekat Jepun ni, kalau memang sejuk tu memang sejuk sangat-sangat kan. Dia dibiarkan dalam keadaan berbogel dengan luka penuh dekat tubuh dia ni, dalam keadaan sejuk tanpa selimut, tanpa tilam. Setelah dia didera dengan begitu teruk sekali, dia pernah lah minta kepada keempat-empat orang ni bunuh saja dia sebab dia memang dah tak tahan dia. Tapi korang rasa dia nak bunuh ke? Diorang ni memang nak jadikan Junko ni sebagai tempat untuk diorang seksa Junko ni sampai mati. Pada suatu malam, Junko ni dia pernah berjaya untuk call pihak polis. Pada masa tu pihak polis ni memang dia dah angkat call tu, tapi Junko ni dia tak sempat untuk cakap apa-apa sebab Hiroshi ni dia sedar, so dia rampas telefon tu daripada Junko. Memang nasib lah masa tu, kalau dia sempat bercakap mungkinlah nyawa dia boleh diselamatkan. Keempat-empat orang lelaki yang sangat kejam ni, diorang ni bukan saja buat kerja tu seorang-seorang, tapi kebanyakannya diorang memang akan invite kawan-kawan diorang daripada luar untuk datang untuk enjoy sekali. Pada satu hari, ada salah seorang lelaki yang dijemput oleh 4 orang ni, kawan dia juga. Dia rasa macam bersalah bila dia balik rumah dan dia tak dapat menyurutkan rasa bersalah dia tu. Akhirnya dia cerita kepada abang dia apa yang berlaku pada Junko. Abang dia tu pula bagi tahu kepada ayah dia. Esok hari diorang pun buat laporan polis, memang ada penyiksaan di rumah Shinji. Jadi pihak polis ni pun pada masa tu dia menghantar 2 orang wakil anggota dia untuk pergi melihat di rumah keluarga Shinji ni. Bila diorang pergi, keluarga ni memang sambut dengan baik lah, seolah-olah memang tak ada apa-apa, dan diorang tak mengaku pun memang ada seorang gadis dekat rumah tu. Tapi apa yang bodohnya pihak polis ni kan, dia memang buta-buta dia percaya dengan kata-kata orang tua Shinji ni tanpa melakukan penggeledahan sekalipun. Dia tak cek apa-apa pun. Tapi ada setengah orang yang cakap kemungkinan 2 orang anggota polis ni dia dah memang dah disogok. Jadi mungkinlah diorang rasa takut dan diorang pun telah memberikan berita palsu. Lepas memang dah tahu kebenaran tu semua, memang rakyat Jepun marah sangatlah pada 2 anggota polis ni. Kalaulah dia memberikan laporan yang betul-betul pada masa tu, kemungkinan, aku rasa bukan kemungkinan lah, memang Junko Furuta dapat diselamatkan. Lepas pada kejadian tu memang diorang ni memang dah dibuang kerja. Dengan keadaan Junko yang memang dah teruk pada masa tu, dia dengan dia tak boleh berjalan, memanglah akan mengeluarkan bau-bau yang kurang menyenangkan di tubuh dia. So bila berlakunya macam tu, diorang berempat ni pun dah hilanglah rasa kegairahan pada Junko ni. Diorang pun keluarlah pergi mencari gadis remaja lain untuk diorang rogol. Dapat carilah seorang gadis dan dia rogol gadis tu. Tapi gadis tu tidak diculik dan tidak didera seperti Junko. Dia dilepaskan begitu sajalah. Tapi disebabkan diorang ni memang ahli Yakuza, gadis pun tak berani nak cakap apa-apa. Satu hari tu, Junko ni dia telah diajak oleh 4 orang lelaki ni bermain mahjong. Junko ni dia menang dalam permainan tu. Membuatkan keempat-empat orang lelaki ni, dia rasa tercabar, marah sangat-sangat. Tendang Junko dan dia baringkan Junko yang memang dah lemah sangat-sangat tu. Diorang ambil mancis, diorang bakar tubuh dia. Walaupun dia dalam keadaan lemah, dia try lah untuk tepis api tu, untuk padamkan api tu. Body dia dah tak dapat nak terima apa-apa penderitaan, apa-apa penyiksaan sekalipun. Akhirnya dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Diorang berempat ni sebenarnya tak percaya yang Junko ni dah mati. Sebab sebelum ni pun memang Junko ni dah banyak kali tu dia akan pingsan, tapi lepas tu dia akan bangun lagi, pingsan, bangun lagi. Tapi pada kali ni, selepas 24 jam diorang tunggu, Junko masih tak sedar juga. Akhirnya diorang dah memang tahu bahawa Junko ni memang dah meninggal dunia. Diorang masukkan tubuh Junko ni ke dalam tong konkrit yang aku bagi tahu korang tadi, dan diorang letakkan
dengan simen dekat mayat tu. So dia orang buang dekat satu tempat. Selepas beberapa bulan, tiba-tiba gadis yang diorang pernah rogol sebelum ni akhirnya memberanikan diri untuk buat laporan polis. So pada masa tu, Hiroshi Miyano dan juga Shinji Minato ni telah ditangkap oleh polis. Semasa sesi soal jawab tu, pihak polis pun bertanyalah dia apa sebenarnya yang berlaku pada gadis tu. Sebenarnya pihak polis ni dia langsung tak tahu apa-apa pasal Junko tu. Memang tak tahu bahawa Shinji dan juga Hiroshi Miyano ni dia memang terlibat dalam pembunuhan Junko Furuta. Tapi dalam kepala Hiroshi Miyano ni, polis ni sedang bertanyakan Junko Furuta. Dia pun bagi tahu polis bahawa Junko Furuta sebenarnya telah diculik oleh mereka selama 44 hari. Dia dah mati dan dia orang buang mayat dia ke satu tempat. So, maksudnya dia telah mengkantoikan diri dia sendiri. Polis tu tanya tentang lain, dia pergi jawab lain. Setelah perbicaraan, akhirnya Hiroshi Miyano ni dijatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun. Masa tu dia pun bawa homo, dia masih belajar lagi. Bagi aku, tak kira lah bawa homo ke, tak bawa homo ke, apa yang dia buat tu memang teruk sangat-sangat. Aku rasa patut hukuman mati. Tapi dia ni ada minta untuk buat rayuan, dan rayuan dia tu diterima. Tapi malangnya, tiba-tiba setelah perbicaraan semula, pihak mahkamah tu merasakan 17 tahun tak cukup untuk dia. So ditambahkan lagi 3 tahun. Maksudnya total dia dalam penjara selama 20 tahun. So, sekarang ni pun Hiroshi Miyano tu dia memang dah bebas dan dia diberikan identiti yang baru. Kalau korang pergi Jepun, korang kena hati-hatilah, takut terjumpa dengan manusia jahanam ni. Banyak sangat pengajaran yang aku dapat daripada cerita ni. Satu, kita memang bagi aku kita memang perlu sentiasa berhati-hatilah dengan keadaan sekeliling. Sebab bagi aku kejahatan, memang penculikan apa semua ni memang berada dekat mana-mana. Kita tak boleh kawal benda tu. Tapi apa yang kita boleh buat adalah sentiasa berhati-hati, jaga diri, dan yang paling penting kita kena sentiasa berdoa untuk keselamatan kita. Okay guys, apa pandangan korang dengan cerita aku pada kali ni? Aku harap korang sukalah dengan cara penceritaan aku. Dan kalau korang nak video-video yang lebih menarik, korang boleh like, share and subscribe. Okay korang, kita jumpa untuk next video. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Selamat ber-PKP lagi korang.